Hai, kembali lagi dengan saya Cikgu Hadi Ismail dalam kelas RBT tingkatan 1. Okey. Kelas hari ni kita nak sambung daripada kelas sebelum ni, iaitu sebelum ni kita dah tengok keperluan ataupun komponen utama sistem vertigasi. Seterusnya kita nak tengok apa keperluan asas. Selepas komponen utama kita perlu tengok keperluan asas. Okey, apa keperluan asas? Antara keperluan asas yang perlu disediakan, yang pertama ini adalah tangki larutan baja. Okey. Ini namanya tangki larutan baja. Okey. Dalam sistem vertigasi, okey, baja yang digunakan adalah dalam bentuk cecair, iaitu baja A dan juga baja B. Sebenarnya baja A, baja B ni kalau kita lihat di pasaran, ini cerita pasal baja lah. Okey, ini baja A. Ini contoh lah. Ini baja A dan ini adalah baja B. Dia ada dua jenis. Ini adalah baja A, baja B serbuk ataupun dalam bentuk apa? Bukan cecair lah. Tapi berbanding dengan ini adalah dalam bentuk larutan, dalam bentuk cecair. Ini perbezaan dia. Maksudnya ini adalah parti baja lah. Baja yang disediakan untuk kita buat larutan baja ataupun larutan stok baja. Jadi di pasaran kita boleh beli baja A, baja B. Jangan cerita pula baja A, baja B ni adalah baja organik ke cikgu? Ini adalah baja kimia, campuran beberapa jenis bahan kimia. Banyak tu, magnesium, sulfat dan macam-macam lagi lah. Okey. Dicampurkan, jadilah baja A, jadilah baja B. Kemudian, ini larutan baja yang memang dah tersedia. Okey. Kemudian, untuk memulakan sistem, kita perlu bancuh. Ini dibancuh lah. Ini bancuh untuk larutan baja A, dibancuh untuk larutan baja B. Lepas kita sediakan tangki larutan baja, kita perlu ada, ini seterusnya adalah, ini kaedah membancuh lah. Ini set baja A dibancuhkan dalam 100 liter, set baja B dibancuhkan dalam 100 liter. Ini contoh. Ini kita bancuhkan dia, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam tangki nutrien. Ini adalah tangki nutrien. Proses untuk bancuhan tu dibancuh ke tangki nutrien supaya daripada tangki nutrien boleh dialirkan ke setiap tanaman melalui komponen-komponen yang kita dah bincang sebelum ni. Melalui pipe utama, melalui pam air, melalui pipe sekunder, pipe tertier, melalui penitis sampai ke pokok tanaman kita lah. Okey. Jadi ini adalah keperluan asas. Selain daripada kita ada juga, yang ini kita akan tengok nanti. Ini special. Yang seterusnya kita ada juga adalah media tanaman. Ini media tanaman. Media tanaman ni kita ada 3 jenis. 3 jenis media tanaman. Yang ini adalah dia panggil adalah kokopit. Okey. Kemudian yang kedua kita ada peat moss. Alright. Dan yang ketiga kita ada sekam padi. Jadi terpulanglah mana satu media yang kita boleh mudah dapati dengan harga yang lebih berpatutan. Nak kata murah, ketiga-tiga ni harga range dia lebih kurang sama. Jadi mana yang boleh kita dapat dengan harga berpatutan lebih murah. Okay. Ini adalah media yang perlu kita ambil perhatian lah. Tiga media ni. Okey, cikgu nak guna tanah boleh tak? Saya pergi ambil tanah apa semua tu. Sebenarnya media ni, ketiga-tiga media ni digunakan kerana dia ada kelebihan dia. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia adalah daya pegangan air tinggi. Maksudnya daya penyerapan air tu. Bila air dititiskan, dia dapat bertahan dalam jangka masa yang panjang. Dia tak mudah kering. Dia boleh pegang air tu supaya tanaman kita boleh sentiasa dapat air dalam masa yang panjang. Sebab tu kita pakai tiga media ni. Kokopit, dia boleh serap air. Okay? Dan dia pegang air tu, kemudian dia bagi kepada akar tanaman. Jadi kalau kita pakai tanah, sebenarnya tanah dia medium yang cepat untuk keringkan air tu kan. Jadi tanaman kita bila sampai satu masa dia terlalu kering, dia tak boleh nak
bekerja dengan lebih optimum. Okey, keperluan lain pula kita perlukan adalah biji benih. Ini adalah biji benih. Penting juga biji benih. Tak ada biji benih tak bolehlah nak mulakan sistem fertigasi. Okey, kemudian kita perlukan alat pengukur. Kalau tengok kat sini, ini adalah pH meter. Ini adalah meter yang penting. Kerana apa? Kita nak mengukur nilai pH bagi air ataupun air paip kita lah. Kita nak tentukan berapa nilai pH dia. Tak boleh terlalu asid, tak boleh terlalu beralkali. Okey. Kemudian, ini yang penting juga ni. Kita perlu ada isi meter. Cikgu, macam mana nak pakai isi meter? Berapa nilai yang perlu kita ambil kira? Isi meter ni sebenarnya untuk mengukur larutan baja kita. Baja yang kita dah bancuh, campur A dan juga baja B dalam tangki nutrien. Kita perlu ukur dia supaya dia menepati apa kehendak tanaman kita. Contoh pokok cili, berapa bacaan yang perlu kita baca. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana pengiraan ataupun bagaimana penggunaan dia dalam yang kita skip tadi tu. Okay? Alright. Jadi itu adalah keperluan-keperluan asas yang perlu ada bagi memulakan sistem fertigasi. Okay? Jadi untuk kelas kali ini sekian dulu. Kita akan jumpa lagi di lain episod. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.